Sila Pak. Kita hijau lah ni. Kan? Puan, 1, 2. Kita mulakan kuliah malam ni dengan sama-sama membaca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairan hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuril muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim, ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wala in taba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min wali wala nasir. Sadaqallahul azim. Maksudnya sungguhnya orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan redha kepada kamu sehingga kamu mengikut akan agama mereka. Kata olehmu ya Muhammad, sesungguhnya petunjuk Allah itulah sebenar-benar petunjuk. Dan jikalau kamu mengikut akan hawa nafsu orang-orang yang telah diberikan ilmu pengetahuan terhadap mereka itu, maka tiadalah bagi engkau tu daripada Allah Ta'ala, daripada pembantu dan juga penolong, kecuali Allah Ta'ala jugalah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimat. Menuntut ilmu itu adalah wajib kepada sekalian orang lelaki sama ada orang muslim, sama ada lelaki ataupun perempuan. Alhamdulillah, panjatkan puji dan syukur Allah Ta'ala kepada yang hormati Tuan Imam kita. Tak lupa juga Tuan Bilal, semuanya pengurusi surau, kemudian jawatan kuasa surau, sidang jemaah, muslimin muslimat, mukminin mukminat rahmatullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur Allah Ta'ala kerana dapat bersama sekali lagi malam ini. Kita sambung kuliah kita, kitab Sifat 20, suatu pengenal asas. Memiliki akidah yang benar adalah suatu yang sangat berharga dan akan menyelamatkan orang yang memilikinya daripada kekal di dalam neraka. Muka surat apa tuan? 49. Pelajaran kedua, mengenal makhluk. Mengenal makhluk. Kitab yang hijau ni. Mic ni macam tak kuat kuasa boleh? Baik. Istilah-istilah untuk makhluk. Istilah-istilah untuk makhluk. Soalan, apakah perbezaan istilah bagi makhluk? Ataupun adakah perbezaan istilah bagi makhluk? Jawapannya ada. Soalannya, adakah perbezaan istilah bagi makhluk? Ada tak perbezaan istilah bagi makhluk ini?
So jawapannya ada. Ia berbeza daripada segi istilah walaupun membawa maksud yang satu, iaitu makhluk seperti berikut. Pertama, contohnya istilah makhlukun. Pertama, makhlukun. Mim kha lam waqa makhlukun. Jadi perkataan makhluk ni daripada bahasa Arab. Cuma makhluk ni macam-macam lah. Kan? Makhluk yang nampak dilihat, tak nampak dilihat dan sebagainya, makhluk jugalah. Jika dilihat daripada segi makna, makhluk ialah sesuatu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuatu yang dicipta ataupun dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu dikatakan makhluk. Baik, kemudian yang kedua, alam. Ain lam mim, alif lam mim, alam. Alam ialah sesuatu yang selain daripada Allah Ta'ala. Termasuk alam ialah seperti jirim. Jirim, benda ataupun arat. Arat ialah sifat benda. Arat adalah sifat benda. Jadi semua itu dikatakan sebagai alam. Jirim dan juga arat. Dalam keadaan disebutkan al-ikhtilafu al-ibarat bi-ikhtilafil iktibarat. Ikhtilaful ibarat bi-ikhtilafil iktibarat. Perbezaan ibarat disebabkan perbezaan iktibar. Bagaimana sudut pandang melihatnya. Bagaimana sudut pandang melihatnya. Jadi kita ni boleh dikatakan sebagai makhluk, kita pun boleh dikatakan sebagai alam. Alam, kerana kita ni termasuk sebahagian daripada alam. Sebenarnya kita dikatakan sebagai alam. Alam yang luas terbentang, kita masuklah alam tu. Cuma makhluk ni dia macam lebih spesifik sikit. Spesifik sikit lah, diperkecilkan sikit lah. Kerana kita ni masuk dalam makhluk, sesuatu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau alam ni luas, sesuatu yang selain daripada Allah, dekat alam. Jirim, benda dan arat adalah termasuk dalam kumpulan alam. Sekolah dulu kita belajar isim alam kan? Ilmu alam. Ilmu alam, isim alam lain, ilmu alam lain. Isim alam ni dia termasuk dalam bab pengajian ilmu nahu. Siapa pernah mengaji nahu, dia akan jumpa pembahagian isim. Kalimat terbagi pada 3. Pertama, isim, fi'il dan haraf. Isim ialah kata nama, fi'il ialah perbuatan, haraf ialah kata penghubung. Fi'il ialah kata penghubung, fi'il ialah perbuatan lah. Isim pula banyak pecahan dia. Isim mufrad, isim tasniah, kemudian isim isyarah, isim mausul, ismul lazi la yansarif, kemudian isim yang termasuk dalam isim masdar. Isim masdar ialah nama terbitan. Macam tu. Baik, seterusnya, alam juga boleh dikatakan sebagai mungkin. Alam juga boleh kita namakan sebagai mungkin, atau makhluk boleh dikatakan mungkin juga. Apa maksud mungkin? Sesuatu yang boleh ada dan boleh tak ada. Ada dan tidak ada sama berat. Ia boleh berubah daripada tiada kepada ada ataupun sebaliknya. Allah Ta'ala yang menentukannya. Muhassis. Allah Ta'ala yang menentukan alam. Muhassis. Jadi Allah Ta'ala itu muhassis. Kita ni adalah benda mungkin. Kalau kita mengaji sifat 20, salah satu daripada satu sifat yang harus pada Allah, ia menjadikan mungkin. Menjadikan mungkin, menjadikan alam, menjadikan makhluk, sama lah tu. Gitu. Cuma adalah sikit perbezaannya lah. Mungkin ni kalau segi maknanya, definisinya, sesuatu yang boleh ada dan boleh tak ada. Boleh ada dan boleh tak ada. So maknanya contoh diri kita lah. Diri kita ni boleh Allah Ta'ala ada kan, dan boleh Allah Ta'ala tak ada kan. Terserah pada Allah. Kemudian yang keempat, hadis. Hadis maksudnya benda baharu.
Hadis ni bukan macam hadis Rasulullah tu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah bersabdalah Rasulullah sallallahu, itu hadis. Itu hadis juga. Tapi bukan hadis itu yang kita maksudkan. Hadis ni maknanya benda baru. Lawan hadis ialah qadim, sedia. Hadis maksudnya sesuatu yang sebelumnya tak ada, kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam diri kita ni pasal hadis. Sebelumnya kita tak ada pun. Kemudian Allah Taala adakan kita. Hasil daripada perkahwinan mak bapak kita lah. Mak bapak kita kahwin, maka adalah kita. Tak? Ada juga kadang-kadang tak kahwin pun ada juga. Tak kahwin, dapat juga anak. Tapi anak tak sah taraf lah. Nikah nama dia. Baik, kemudian yang kelima, termasuk dalam istilah makhluk juga ialah kaunun. Kaunun, kaf waw nun, kaunun. Apa maksud kaunun? Sesuatu yang diciptakan atau dijadikan oleh Allah Taala. Jamaknya ialah kainat. Kainat. Kaunun ialah sesuatu yang dicipta ataupun dijadikan Allah Taala. Dia punya jamaknya ataupun pecahannya ialah kainat. Segala benda-benda yang dicipta Allah Taala. Ataupun akuan. Kaunun ataupun akuanun. Kemudian yang kelima, yang keenam, termasuk dalam makhluk juga ialah jirim. Pemasuk jirim ialah sesuatu yang mengambil kadar lapang dia. Jirim ialah sesuatu yang mengambil kadar lapang dia. Jirim ialah sesuatu yang mengambil kadar lapang dia. Itu dikatakan jirim. Contohnya botol air lah. Botol air ni telah mengambil kadar lapang dia. Bila botol air dah ada kat sini, lain tak boleh duduk kat situ. Nak duduk mestilah sebelah dia, atas dia dan sebagainya. Diri kita sendirilah. Kita sekarang tengah duduk kat tempat kita kan. Kita tengah duduk kat tempat kita bersandar. Jadi bila kita duduk kat situ, orang lain tak boleh duduk. Jadi kita kena kerucehkan dulu. Tendang dia dulu kan. Tendang dia dulu kan. Baru boleh orang lain duduk pula situ. Istilahnya berebut kursi lah. Berebut kursi kan. Kursi parlimen. Sekarang ni selesai lah. Dulu kan boh kan kursi parlimen. Baik, seterusnya jisim. Jisim sesuatu ialah jisim adalah sesuatu yang boleh dibahagi-bahagikan. Jisim sesuatu benda yang boleh dibahagikan. Contohlah botol air kan, boleh kita pecah-pecahkan, bagi-bagilah. Cuma ada jisim yang latif, ada jisim yang kasif. Ada jisim yang lembut, ada jisim yang kasar. Ada jisim yang halus. Kalau jisim halus tu susahlah kita nak bagikan. Halus sangat, kecil. Paksa kita tengok pakai mikroskop pula pun nampak. Contohnya bakteria, virus. Sekarang ni tengah sibuk dengan virus ni, kan, dah merebak-rebak dah ni. COVID-19 ni, kan, naklah berhati-hatilah. Nak salam pun kan, kita pun was-was nak salam kawan kita ni. Salam tu. Betul tak? Kalau salam tu boleh, lepas tu kena basuh tangan. Nak semakin ketat pula guna. Nak keluar bermain pun susah sekarang ni. Anak-anak pun tak dibenarkan bermain. Program-program luar pun tak dibenarkan sekarang ni. Macam tu. Baik, seterusnya. Kemudian perkataan alam. Alam berasal daripada alamah, iaitu tanda, kerana alam ataupun makhluk adalah tanda kepada penciptaan, adanya pencipta itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pendapat yang paling masyhur lah. Macam tu. Kemudian ada juga pendapat yang tidak masyhur, killah, yang membacanya dengan alim, yang maksudnya yang beritahu, kerana alam ataupun makhluk memberitahu tentang adanya penciptanya, itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi boleh kita panggil alam, boleh kita panggil alim. Alim
Cuma perkataan alim ni lebih kepada orang yang berpengetahuan, orang yang ada ilmu dikatakan sebagai alim. Macam tu. Allah Ta'ala bersifat alim. Ain lam yamum alim, ain lam yamim alim. Cuma alim pada Allah berbeza dengan alim kita. Alim pada Allah tidak dimulai dengan jahil. Alim kita dimulai dengan jahil. Dimulai dengan jahil. Dan satu hari nanti besok akan jahil balik. Kenapa? Dah sampai tahap pelupa, nyanyuk dan pelupa. Dah tua lah, apa yang nak ingat kan? Jadi maknanya kembali pada jahil semula. Asal kita ni jahil, lahir je memang tak tahu benda. Kemudian kita diasuh, diajar, dididik oleh cikgu, guru dan sebagainya, mak ayah kita. Akhirnya besar kita jadi alim. Satu masa nanti kita jadi jahil semula. Banyak lupa kunci, lupa duduk kat mana, kan? Kereta lupa letak kat mana. Rumah terlupa kat mana, rumah ni terpoi tadi dah tinggal kat mana. Motor terlupa letak kat mana. Kasut pun terlupa letak kat mana. Beg duit terlupa letak kat mana. Dah terlupa kan. Kunci rumah terlupa letak kat mana. Duit terlupa letak kat mana. Tanya bayarlah duit lah. Terlupa tak ke mana tuan. Baik. Jadi kedua-dua ini termasuk dalam bab min babi tasimati syai' bismi sababihi. Daripada bab menamakan sesuatu mengikut sebabnya. Menamakan sesuatu mengikut pada sebabnya. Baik. Kemudian soalan seterusnya, jika melihat kepada perbezaan istilah di atas, manusia boleh disebut dengan beberapa sebutan atau istilah tersebut. Mengapa? Jawapannya sebabnya adalah perbezaan pengertian bagi setiap istilah seperti berikut. Pertama, makhlukun, makhluk. Kerana manusia dijadikan oleh Allah Ta'ala. Jadi manusia termasuk dalam kumpulan makhlukun, makhluk. Kemudian alam. Manusia pun termasuk dalam kumpulan alam. Kenapa? Manusia bukan Tuhan. Dan manusia terdiri daripada jirim benda dan arat pada sifat benda. Kemudian manusia juga termasuk dalam perkara mungkin. Mungkin, M-U-M-K-I-N, mungkin. Bukan mungkin. Mungkin satu lagi lah, dia lain. M-U-N-G-K-I-N tu mungkin. Mungkin dia datang kot, mungkin dia tak datang. Betul kan? Mungkin datang tak mungkin datang tak. Tu mungkin lain. Ini mungkin maknanya termasuk dalam alam. Okay? Jadi manusia pun termasuk dalam kumpulan mungkin. Kenapa? Manusia boleh ada dan boleh tak ada, dan boleh berubah daripada tiada kepada ada dan sebaliknya. Ya, semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boleh ada, boleh tak ada. Boleh hilang, boleh tak hilang. Betul? Kita ni boleh hilang, boleh tak hilang. Waktu bila hilang? Waktu bila hilang? Orang datang minta hutang. Orang datang minta hutang. Waktu tu hilang. Bila masa kita tak hilang? Bila orang datang nak bagi duit. Bila orang datang nak bagi duit, kan? Macam tu. Time tu tak hilang lah. Jauh pun dia akan datang. Kau jap Lisa sampai. Tunggu jap, dia kata. Kau jap sampai. Sebab apa? Nak bagi duit. Macam tu. Tapi cuba orang nak minta hutang kan, asyik tak ada, kan? Asyik rumah tutup dia kunci, kan? Macam tu. Orang kan dalam tu. Baik. Kemudian kita juga manusia termasuk dalam perkara hadis. Kenapa? Manusia tidak ada sebelumnya, kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian manusia juga termasuk dalam perkara kaunun tadi.
Bermaksud kaunun, sesuatu yang diciptakan, yang dijadikan Allah Ta'ala. Jamaknya ialah kainat. Kainat, perkara-perkara mungkin. Jadi manusia diciptakan Allah Ta'ala. Kemudian manusia juga termasuk dalam perkara jirim. Maksudnya kerana manusia mengambil ruang ataupun kadar lapang manusia. Kemudian manusia juga termasuk jisim. Jisim yang boleh dibahagi-bahagikan. Batang tubuh kita ni boleh orang kerat. Kalau orang zalim dengan kita lah, dia boleh kerat ke tubuh kita. Tapi janganlah macam tu kan. Kerana Malaysia ni ada undang-undang. Kalau kerat lah. Tapi kecil-kecil macam lelaki, kecil-kecil ni memang kena kerat. Kecil-kecil lelaki ni memang kena kerat dulu. Kerat apa? Fikir sendirilah kerat apa. Betul tak? Nak masuk alam remaja semua kena kerat. Bang kulit. Dah ada orang jawab tu. Saya tak payah jawab lah. Betul tak? Tapi kena kerat lah tu. Macam tu. Baik, seterusnya. Kemudian ada juga benda jisim yang tak boleh menerima bahagi. Contoh dia lah. Macam contohnya siang. Siang boleh kita bagikan dua tak? Tak boleh. Kita ambil pedang, kita bagi siang. Boleh? Tak boleh. Cuma memanglah siang tu dia ada waktu subuh. Siang ada waktu duha. Siang ada waktu tengah hari. Siang ada waktu petang. Okay? Siang ada waktu senja nak masuk kepada malam. Tu siang juga tu. Bukan itu dimasukkan bagi tu. Maksud siang yang tak boleh bagi itu, kita ambil pedang, kita potong siang. Boleh tak? Tak boleh. Kemudian kita tengok malam. Kita nak potong malam, boleh potong ke? Tak boleh potong. Walaupun malam tu dia ada pembahagian malam. 1/2 malam. 1/3 malam. Betul tak? 3/4 malam. Memang ada pecahan malam. Subuh memang ada pecahan dia. Waktu mustajab, waktu tak mustajab doa. Tapi hakikatnya kan memang tak boleh membahagi. Udara boleh dipotong tak? Udara tak boleh dipotong. Air boleh dipotong tak? Air boleh tak dipotong? Air batu boleh lah. Air batu boleh dipotong. Tapi hakikat air tu kita tak boleh nak potong dia macam tu. Kemudian air pula boleh campur dengan minyak, dia tak bercampur. Air, minyak, tak boleh campur. Baik, seterusnya ada gambar rajah tu. Muka surat 52. Ada gambar rajah. Mengenal makhluk secara halus, secara ringkas. Soalan, apakah pandangan ulama mutakallimin untuk mengenal makhluk secara ringkas? Jadi mereka buat carta di bawah. Jadi pertama makhluk disebut juga dengan perkara hadis, mungkin, alam dan kainat. Makhluk bagi pada dua. Pertama, jirim ataupun jauhar. Jihim ataupun jauhar. Apa makna jirim atau jauhar? Sesuatu yang mengambil kadar lapang dia. Kemudian bagi dua, satu jirim jauhar, lepas tu satu lagi arat. Arat ialah sifat benda. Arat ialah sifat benda. Kemudian jirim atau jauhar bagi pada dua. Jisim dan jauhar far namanya. Jisim dan jauhar far. Jisim ialah satu boleh membahagi. Jauhar far sesuatu yang tak boleh dibahagi lagi. Kerana terlampau kecil, terlampau halus, seperti atom, proton, neutron dan sebagainya. Benda yang sangat halus, susah nak tengok. Kena pakai alat kantar pembesar untuk kita pandang benda tu, tengok kan. Susah. Kemudian daripada jisim tadi bagi pada dua, kasif dan latif. Kasif ialah jisim kasar seperti manusia, termasuklah muka, tangan, mata, telinga, jari, tumit, kaki, pokok bumi. Ni dikatakan jisim yang kasar. Mana jisim kasar ni boleh dilihat dengan mata kasar. Boleh dilihat dengan mata kasar. Itu dikatakan jisim yang kasif. Kaf sayafa kasif. Jisim yang kasar boleh menerima bagi dan kita boleh lihat. Selagi mana mata kita ni Allah Ta'ala kurniakan celik,
Celik dan terang benderang. So maknanya benda tu boleh membahagi. Kemudian jisim yang latifun, lam toyafa latif. Contohnya roh. Contohnya apa tuan-tuan? Saya cakap tadi, roh. Roh tak boleh diterima 5 bahagi. Roh duduk dalam badan kita dan dia tak boleh 5 bahagi. Yang kita potong apa? Badan. Badan yang dipotong. Roh boleh potong tak? Roh tak boleh nak potong. Badan boleh dipotong. Kerana roh ialah jisim yang halus yang terdapat dalam tubuh badan manusia. Duduk kat situ. Selagi mana ada nyawa kita, selagi tu ada duduk. Bila orang takdirkan meninggal, maka roh pun keluar. Cuma roh tu tak boleh dipotong. Tak boleh dipotong-potong. Sama juga dengan angin, tak boleh dipotong. Kemudian cerah, tak boleh potong. Gelap, tak boleh potong. Cahaya, tak boleh dipotong. Malaikat, tak boleh potong. Jin pun tak boleh potong. Tak boleh potong. Jin tak boleh potong. Tak tahulah. Itu dia macam simbolik lah. Simbolik, macam simbolik potong. Kadang ada orang kadang potong ke sini, potong senyap, potong. Kena macam potong jin lah. Hakikatnya kita tak boleh nak potong jin. Zahiriat macam boleh potong. Nampak macam ustaz tu tengah potong jin ke? Potong kan? Potong pakai tangan dia juga. Ini dia macam satu simbolik lah gitu. Simbolik menyatakan kita jin tu kita nak minta ada nyah lah pada badan orang tu. Gitu. Hakikat sebenarnya kita tak boleh nak potong jin. Dia benda halus. Syaitan tak boleh nak potong. Gitu. Mana kalau dia keluar lah. Keluar tubuh badan dia sendiri. Tak ada dia keluar tu, kepala dia keluar, badan tinggal tu. Tak ada. Kalau seandainya jin tu boleh potong, maknanya kalau kita potong jin tu, jadi yang keluar tu kepala je lah. Tapi badan dia tinggal lah badan orang tu, jin macam tu. Kalau mana potong, hakikatnya jin tak boleh dipotong, syaitan tak boleh potong. Malaikat pun sama juga, tidak boleh dipotong. Kau boleh potong senang. Tak boleh potong. Baik, seterusnya arat ataupun sifat benda. Arat ni dia tak sunyi daripada perkataan aina, di mana, kaifa bagaimana, mata bila, kam berapa. Jadi bila sebut arat ni sifat benda ni tak sunyi daripada 4 pertanyaan. Pertama, aina, di mana. Contohnya, di mana? Di arash, di langit, di bumi. Ataupun ada 6 arah, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Okey, itu dikatakan aina. Di mana? Di mana benda tu? Sedangkan Allah Ta'ala sebaliknya. Allah Ta'ala itu tidak bertempat. Dia tak duduk kat mana dan sebagainya. Yang kedua, kaifa, bagaimana. Jadi manusia ataupun makhluk tak sunyi daripada perkataan kaifa, bagaimana. Bagaimana saiz benda tu, bagaimana bentuk dia, kecil, besar, tinggi. Kemudian perbuatan, bersemayam, turun naik, datang, gerak dia, warna, putih, kuning, keadaan dia muda, tua, panas, sejuk. Itu perkataan kaifa, bagaimana. Jadi makhluk tak sunyi perkataan kaifa. Allah Ta'ala tidak begitu. Kemudian mata, bila dia wujud, bila dia ada, bila dia datang, bila dia pergi. Mana lingkung ini masa, dahulu, sekarang, akan datang, berubah. Kemudian yang keempat, makhluk tak sunyi perkataan kam. Kam maknanya berapa. Berapa juzuk, berapa lapis. Lapisan badan tu daripada roh, tisu, daging, tulang dan sebagainya. Itu maksudnya kam. Jadi makhluk tak sunyi pada 4 perkataan tadi. Aina, kaifa, mata, kam. Aja tu. Sedangkan Allah Ta'ala, dia tidak ada pertanyaan kam, tidak ada kaifa, bagaimana, tidak ada mata dan tidak ada kam, berapa. Maksudnya Allah Ta'ala sunyi daripada 4 soalan tersebut. Baik, kemudian muka surat 54. Penting mengenal makhluk. Soalan, kenapakah sangat penting nak kenal makhluk ni?
Perlu ke sangat nak kenal makhluk? Jawapannya sesungguhnya amat penting mengenal makhluk supaya tidak menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Daripada carta tersebut, daripada carta sebelum ini, bolehlah dibuat kesimpulan antara yang pertama, tak boleh kita katakan Allah Ta'ala ada tangan. Allah Ta'ala ada tangan, ada jari, ada kaki, mata, telinga, roh, daging, darah, tisu dan sebagainya. Tak boleh kita katakan begitu. Walaupun ada ayat mutasyabihat. Contohnya yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Ini termasuk ayat mutasyabihat, ayat kesamaran makna. Sebab ulama mentakwilkan dengan mana yang layak bagi Allah. Sebab ulama tidak mentakwilkan, diam saja. Serah pada Allah Ta'ala pun maknanya. Kalau kita terjemahkan tangan Allah Ta'ala sama macam tangan kita, samalah Allah Ta'ala macam makhluk. Saja tu. Baik, kemudian tak boleh kita katakan Allah Ta'ala ada tangan, jari, mata, telinga, roh, daging, darah, tisu. Kerana apa? Kerana semua perkara ini adalah termasuk dalam jirim. Dan jirim adalah ciri perkara makhluk. Sedangkan Allah Ta'ala sunyi daripada bersifat dengan makhluk. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala berada di arash ataupun di langit. Semua perkara ini adalah termasuk dalam arad, aina atau tempat, dan arad adalah ciri makhluk. Habis macam mana dengan ayat Ar-Rahmanu ala arsistawa? Allah Ta'ala bersemayam di atas arash. Allah Ta'ala bersemayam di atas arash. Jadi Allah Ta'ala bersemayam di atas arash termasuk dalam ayat mutasyabihat. Dalam Quran ada dua jenis ayat. Pertama muhkamat, kedua mutasyabihat. Ayat muhkamat ni ayat yang jelas maknanya. Ayat mutasyabihat ayat yang tak jelas makna. Apa maksudnya tak tahu. Allah alam. Ada ulama mentakwilkan dengan makna yang layak pada Allah. Contohnya kekuatan Allah, kuasa Allah, kekuatan Allah dan sebagainya kan. Ataupun mentakbir, Allah Ta'ala mentakbir. Maksud mayang tu Allah Ta'ala mentakbir. Ada juga kita pernah dengar hadis berkenaan Allah Ta'ala ketawa. Pernah dengar kan? Allah Ta'ala ketawa. Jadi apa maksud Allah Ta'ala ketawa? Ni pun termasuk dalam ayat yang hadis berkenaan ayat mutasyabihat. Jadi maksud dengan ketawa itu ialah Allah Ta'ala redha. Allah Ta'ala redha dengan makhluk tadi. Itu dikatakan sebagai ayat ataupun kalimat mutasyabihat. Kalau seandainya kita terjemahkan Allah Ta'ala ketawa macam kita ketawa, jadi sama macam Allah Ta'ala macam makhluk lah. Betul tak? Sama Allah Ta'ala. Sedangkan dalam kitab tauhid yang lain disebut kalam itu laisa biharfin wala bisautin. Kalam Allah Ta'ala itu tidak dengan suara, tiada dengan huruf. Tak ada suara, tak ada huruf. Kalau seandainya Allah Ta'ala ketawa macam manusia ketawa, samalah macam makhluk. Gitu kan? Seterusnya, tak boleh dikatakan Allah Ta'ala baru ada. Kerana apa? Semua perkara itu adalah arad. Mata, masa, waktu dan arad adalah ciri makhluk. Kemudian tak boleh dikatakan Allah Ta'ala adalah besar, kecil, tinggi, putih, wangi. Ataupun Allah Ta'ala turun, naik, bersemayam, bersela, duduk. Allah Ta'ala turun sepertiga malam. Kamu dah dengar hadis tu? Allah Ta'ala turun sepertiga malam. Allah Ta'ala turun ke? Ni pun termasuk dalam mutasyabihat juga. Ayat tidak jelas maknanya. Jangan kita terjemahkan macam kita turun, macam burung turun. Burung turun daripada udara, turun ke bawah kan? Macam tu. Ataupun turun daripada bangunan atas, turun ke bawah. Ni termasuk dalam ayat yang kesamaran makna. Terserah pada Allah, bukan makna sebenarnya turun itu. Kita tak tahulah maknanya. Silap-silap terjemahkan, nanti terpesong kita punya akidah kita. Macam tu. Baik. Jadi semua perkara ini adalah arad,
Kaifa bagaimana keadaan, dan arad adalah ciri makhluk. Arad adalah ciri makhluk. Baik, kemudian tingkatan ada, maujud dan tiada makdum. Pelajaran yang ketiga kita masuk pula tingkatan ada dan tak ada. Ada dan tak ada. Yang kita faham ada tak ada je. Tengah-tengah ada tak? Tak ada. Kan? Tapi sebenarnya tengah ada lagi. Pertama ada, bawah tiada, tengah-tengah tu ada halun dan amrun iktibari. Halun dan amrun iktibari. Baik, cuba lihat dalam muka surat 55 tu ada berapa tingkat dan peringkatkah keberadaan ataupun ketiadaan sesuatu? Jawapannya ada 4 tingkat. Pertama, maujud. Bermaksud maujud ada. Apa maksud ada? Ada yang boleh dilihat, seperti zat Allah Ta'ala dan semua sifat mani yang 7 dapat dilihat. Tapi bila? Akhirat besok, jika diizinkan Allah Ta'ala. Jadi perkataan Allah Ta'ala ni termasuk dalam kumpulan maujudun. Bermaksud maujud boleh dilihat. Habis kat dunia tak boleh lihat apa? Memang kat dunia tak boleh. Kat dunia kita tak boleh melihat Allah, kerana antara kita dengan Allah Ta'ala ada hijab. Ada hijab. Kalau disingkap hijab tu, dapatlah kita melihat Allah. Kita dengan makhluk lain pun ada hijab juga. Para jin, syaitan, malaikat dan sebagainya. Tapi kalau Allah Ta'ala buka hijab tu, nampaklah makhluk-makhluk tadi. Semua untuk apa kita nampak? Macam jin, syaitan, apa nak tengok? Kalau Allah Ta'ala nampakkan benda tu pun, apa nak tengok? Bukannya lawa pun jin tu. Silap-silap kan tuan-tuan pun tak selera nak makan. Tak lelam nak tidur. Nak masuk rumah kan dua kat pintu tu. Nak tidur kan dua depan kita berhenti, kita nak tidur. Nak makan pun dah dua sebelah kita nak makan. Larat tu. Nampak? Lebih baik tak payah nampak. Lebih baik. Badi ni macam orang meninggal dunia. Orang meninggal dunia kan, badi dia tu. Maknanya dia macam mengikutlah kita. Dia ngikut tu kan. Macam tu. Ada juga. Biasa badi ni kalau dia dah mengikut tu tuan-tuan, tu nak tidur pun tak lalap, nak makan pun tak selera. Memang ada badi mayat lah. Sebabnya kalau ada orang meninggal temalam dan sebagainya, janganlah pergi tengok. Kecuali kalau memang dah terdesak, terpaksa tengok lain lah. Mengecam mayat. Nak mengecam mayat, tak, kan terpaksa nak tengok ahli waris, nak tengok kan. Tu tak betul, itu lain. Ni kita tak ada kaitan. Bukan ahli keluarga kita yang meninggal tu. Tak payah tengok. Kamu kau tak selera nak makan, nak minum, nak selera semua. Tapi tak tengok. Tengok pandang pada jauh lah. Itu. Baik, yang kedua, halun. Pemasuk halun, keadaan. Seperti sifat nafsiyah dan sifat ma'ani. Sifat nafsiyah mana dia? Itulah wujud. Wujud termasuk dalam sifat nafsiyah. Sifat ma'ani mana dia? Kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar. Ini termasuk dalam kumpulan ma'ani. Ini termasuk dalam perkara halun. Halun ni atas sikit daripada makdum, bawah daripada maujud, kan, tengah-tengah daripada makdum, benda tak ada. Kemudian amrun i'tibari. Amrun i'tibari ialah ada pada zihin, fikiran dan gambaran akan reti, faham. Tapi hakikatnya bila kita usik tak ada. Contohnya 4 segi. 4 segi yang ada pada meja. Ada tak 4 segi pada meja? Kalau kita lihat ada tak? Ada. Cuba kita pegang. Ada tak 4 segi tu?
Tak ada. Yang kita pegang besi. Yang kita pegang besi, bukan 4 segi. Tapi ada tak 4 segi? Ada tak? Ada. Bulat pada botol kan? Bulat pada botol. Ada tak bulat tu? Ada. Tapi bila kita pegang, ada tak bulat? Yang kita pegang plastik. Yang kita pegang plastik. Itu dikatakan amrun i'tibari. Ada pada pemikiran kita. Pemikiran kita ada. Tapi pada kharij, mana kita pegang, tak ada. Bola. Bola kan biasa bulat. Tayar kan bulat. Kita usiklah tayar tu. Mana bulat tak ada. Yang ada getah. Yang ada getah yang dicampur. Tu ingat bola. Bola kan getah yang dicampur. Campuran getah, maka jadilah bola. Jadi mana bulat? Ada tak bulat? Bulat ada. Bila pegang tu, itu bukan bulat. Itu getah yang bercampur. Jadi proses kan menjadi bola. Baik, seperti sifat salbiah. Ini pendapat pertama. Sifat nafsiah dan sifat ma'ani juga termasuk dalam perkara amrun i'tibari. Amrun i'tibari. Sifat salbiah. Mana sifat salbiah? Kudrat. Itulah sifat salbiah. Wujud kidam. Kidam, baqah, muhalafatu ta'al hawadis, yang ta'ala binafsi wadaniyat. Ini termasuk dalam sifat salbiah. Sifat ma'nawiyah. Kaunu ta'ala qadiran, kaunu ta'ala muridan, kaunu ta'ala hayyan, kaunu ta'ala samian, kaunu ta'ala basiran, kaunu ta'ala mutakaliman. Mutakaliman kan? Ini termasuk dalam kumpulan sifat ma'nawiyah. Baik, kemudian yang keempat, ma'dum. Ma'dum. Ma'dum maksudnya tak ada sama sekali. Seperti mana contoh ma'dum? Seperti syarikul bari. Maknanya seperti Tuhan lain selain Allah Ta'ala. Itu dikatakan syarikul bari. Mustahil Allah Ta'ala ada sekutu bagi Allah. Jadi sekutu bagi Allah ni dikatakan sebagai ma'dum. Benda yang tak ada dan tak wujud. Kerana mustahil Allah Ta'ala tu ada sekutu. Sebab kalau ada sekutu, ada perkongsian kuasa, sudah tentu biasalah gaduh, berbalah kan. Gitu. Anak ataupun isi bagi Tuhan, ni pun mustahil bagi Allah Ta'ala. Jadi sekutu bagi Allah, Tuhan yang lain daripada Allah Ta'ala, Tuhan ada anak ataupun Tuhan ada isteri, ini termasuk dalam perkara ma'dum. Maknanya benda ni tak ada sama sekali. Dan mustahil bagi Allah Ta'ala ada perkara-perkara tersebut. Masyum Allah Ta'ala ada begitu. Kemudian muka surat 56. Okey, maujud ada. Okey, wujud ataupun ada. Mana boleh dilihat. Contohnya sifat ma'ni lah. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, bahasa kalam. Boleh lihat. Bila? Akhirat besok. Bukan sekarang. Di dunia tak boleh dilihat. Tapi benda ada. Kemudian halun. Keadaan. Halun. Halun maksudnya 50% ada dan 50% tak ada. Itu dikatakan halun. 50% ada, 50% tak ada. Kemudian amdur itibari ada terbagi pada 3. Pertama sifat nafsiah, sifat salbiah dan sifat ma'ani. Sifat nafsiah telah wujud. Salbiah qidam baqah mukhalafatan hawadis qiyam ta'ala bi nafsih wa daniyat. Ini termasuk sifat salbiah. Sifat ma'ani, kaunu ta'ala qadiran, kaunu ta'ala muridan, kaunu ta'ala aliman, kaunu ta'ala hayyan, samian, bahasa mutakaliman. Ini termasuk dalam kumpulan sifat manawiyah. Kemudian yang last sekali, adam ataupun tiada, ma'dum. Ma'dum tak adalah. Kerana perkongsian pada Allah, perkongsian kuasa pada Allah Ta'ala tak ada. Kerana Allah Ta'ala itu bersifat tunggal. Allah Ta'ala bersifat tunggal. Mana tunggal, tidak ada sekutu bagi Allah. Kalau ada Allah Ta'ala ada sekutu, mana Allah Ta'ala itu lemah. Kalau Allah Ta'ala sekutu, maknanya dia lemah. Lemah mustahil bagi Allah Ta'ala. Baik, kemudian catatan. Sebagai ulama mentahqiqkan, menguatkan, hakikatnya ada 3 sahaja.
Bukan 4. Pertama maujud, kedua amrul itibari, ketiga ma'dum. Kerana tak ada perbezaan antara hal dengan amrul itibari. Ini ada pendapat ulama lah. Ulama kata jadi halun tu dibuang, dimasukkan dalam amrul itibari. Itu mana tinggal 3 je. Kemudian amrul itibari ada 2 jenis. Ada 2 jenis pembagian amrul itibari. Pertama ikhtirai, yang kedua intizai. Pertama ikhtiraiyun dan yang kedua intizaiyun. Pemaksud ikhtirai, maksud ikhtirai maknanya sesuatu yang tak mempunyai kepastian pada dirinya, melainkan mengikut pandangan orang lain dan dibuat-buat, seperti bakhil. Bakhil bagi orang mulia dan mulia bagi orang bakhil. Bakhil bagi orang mulia dan mulia bagi bakhil. Ini dikatakan sebagai ikhtirai, sesuatu yang tidak punya kepastian pada dirinya, melainkan mengikut pandangan orang lain dan dibuat-buat. Yang kedua intizai. Intizai ialah sesuatu yang mempunyai kepastian pada dirinya, seperti sifat mulia bagi orang mulia dan sifat bakhil bagi orang bakhil. Sifat mulia bagi orang mulia dan sifat bakhil bagi orang mulia. Sedangkan bakhil bagi orang mulia, mulia bagi orang bakhil, ini dikatakan ikhtirai, sesuatu yang tidak mempunyai kepastian pada dirinya, melainkan mengikut kepada pandang orang lain ataupun dibuat-buat, dikata. Ataupun dibuat-buat. Gitu. Baik, kemudian cukup, tuan-tuan. Boleh. Pelajaran keempat, wujudi, tahakkuk dan subuti. Wujudi, tahakkuk dan subuti. Cukup sekadar itulah pembincangan kita malam ni. Wujudi, tahakkuk dan subuti. Itu sebabnya kitab ni kena ada. Tak ada kitab ni, dongar je balikkan apa dah. Bukan ke rumah tu, ke sini keluar surau ni dah lupa dah. Aku pun dah usah cakap dia. Dah lupa dah. Jadi kalau ada kitab tu boleh semak-semak tengok balik. Macam tu. Subuti, wujudi, kan amrul itibari, maujudi, tak? Ni sunnah dalam kitab tauhid yang sikit sebanyak kita kena tahu. Tak tahu pun susah. Takut melekat mengkanaki tanya masuk kubur. Apa itu subuti? Apa itu wujudi? Apa itu amrul itibari? Dah apa ni nak jawab Askrim Oreo dia tahulah. Okey, ada soalan tuan-tuan? Ada pertanyaan? Tak ada? Tak ada. Auzubillahi minasyaitanir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sariqa wa amalan taqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fatayya alim na wala qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala arifin. Allahumma faqina fidin, Allahumma faqina fidin. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Sambung lagi. Alhamdulillah. Dalam sifat 20 yang mengatakan saya sifat 20 yang betul.